audio check 1 2 3. Baru boleh dengar. Pak Kamsul, audio check macam mana dengar?
Assalamualaikum Tuan Haji Rashid, apa khabar? Audio check 1 2 3 3 2 1. Tuan Haji punya mic masih mute lagi. Kena unmute dulu Tuan Haji. Haji, cek audio macam mana terima? Kita tak boleh dengar apa-apa tu Haji. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, loud and clear. Kalau boleh kuat sikit lagi. Kat mana setting dia? Mikrofon dia. Okay, mungkin kena mic kena dekat sikit. Apa Sun Rider cek audio dulu. Tekan button mana? Record. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Test check 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4. Loud and clear. Ya Tuan Haji,
Boleh dengar? 1, 2, 3. 1, 2. Okey. Mikrofon okey sekarang? Mikrofon okey sikit. Kalau boleh dekat sikit dengan mic. Dekat dah, muka dah. Nanti muka pula besar sangat kan? Ya. Tapi ada volume dia nak naikkan kat mana? Mic sensitivity ni susah sikit tu Haji. Oh, ya ke? Dia tak ada mic gain situ. Oh. Tapi suara Tuan Haji okey. Kita tanya Abang RNJ kita. Macam mana dia dengar suara Tuan Haji? Okay, pas pada... Assalamualaikum Haji. Okay, reading 59 Haji, no problem. Sound check sekali lagi Haji. 1, 2, 3, 4, Cuba 5. Okay, 1, 2, reading 3, 4, 5. Very nice. Very good. 59. Okay. Right. Okay, I try to get another 4 minit lagi. Yep. Cuba check sound check Abang Amir kita. Macam mana? Amir boleh copy Amir? Tak ada. Abang Amir kita tak dengar apa-apa lah. Pakai cuba patah handsome sikit. Tapi gambar Amir tu gelap sikit lah. Lebih lighting. Lighting engineer tak datang hari ni. Letak handphone depan muka Haji. Okay, where's the... Okey, kita ada 3 minit lagi. Wan, audio check Wan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. One audio check. Audio check 9M2 VDX 1. Boleh dengar? Ni ada berapa stesen? Berapa stesen ada kat sini sekarang Sekarang dah ada 7, 8 8 3 minit lagi. 2 minit lagi. Okay, JEP 9M2 JEP audio check 1 2 3 3 2 1. Nampaknya ada masalah teknikal ni. Kita ada 3 stesen yang ada masalah audio ni. Pak Kamsul masih tak boleh connect lagi. One VDX pun tak boleh connect lagi, nampak ya? Tak ada audio lagi. Okey, masa dah pukul 9. 30 saat lagi pukul 9. Okey. Amir. No, dia sebab suara makin macu lah Amir. Abang Amir suara tak dengar lah. Oh, ini tak, kejap. Ni siapa ni? STT. Kita tag. Okay. Alright. Okey, saya
keluar It's okay. Saya monitor je. It's okay, no problem. Bukan apa, dia nak identify suara. Amir tak dengar suara lagi, Amir? Negatif, man, negatif. Man, radio check. Man, radio check 4. Nana Whiskey 2 Alpha Mike Romeo. How you copy? Haji, okey Ji Okey, so far boleh dengar. Okey. Alright, very good. Yeah. Tak, bukan apa Ji. Kadang-kadang kalau kita cakap seorang-seorang rasa macam, ya tak ya ni. So at least I know that you can monitor, you can listen, you're listening. Boleh. Okay, we're waiting for other, Abang Kamsul ni tak dapat lagi ni. Okay. Yes. Who actually yang Yes. yang dah ada dia? Super. Alright, I think RNJ, boleh kopi aku? Man, Belon. boleh kopi, man. Gambar tak ada. 9 Whiskey 2 Alpha Mike Romeo, kopi ke? Kopi bagus. Baru tak ada. kopi tarik. Gambar tak ada. Oh, gambar tak ada. Ji. Gambar tak ada. Ji. Haji rindu dengan kita lah tu. Kita last kali jumpa Haji kat Bali Hamfest dengan Jakarta lah. Lama sangat tak jumpa dia. Tahun 2009 je Oh, lama tu. Tahun Masa kita 45 ke tahun 46? lama sangat dah tu. Raja. Allahu Akbar. Sihat Ji Alhamdulillah. Wait. Misal dah putih, kening dah putih, rambut dah putih. Alamak. Itu kalau No Ji, saya rasa term tu agak kurang tepat Ji. Dia bukan dia cakap macam ni. Misal belum hitam. Rambut pun belum hitam lagi Ji. Itu orang muda je. Okay. Okey, itu dia. Kita ramai orang muda kat sini je. Okey, Farouk. Aku tengok gambar Farouk ni, dia senyum je tau. Dia mata yang kadang-kadang kan. Itulah. Okey, mana lagi kita masih menanti. Okey, kepada anda yang sudah bersama-sama kami dalam Facebook Live. Jadi saya minta kalau boleh share dengan rakan-rakan, share di wall anda. Kalau boleh sementara ni kita sharing dulu. Jadi kita sedang menantikan panel kita seorang lagi iaitu Abang Kamsul, Nina Mike 2, Mike Kilo Whiskey yang kini berada di Johor Bahru. Dia di camp apa kata campsite dia bukan campsite apa? KW Camper Park lah something di Benut kalau tak silap. Camper Park. Camper Park. Raja. Okey, Camper Park. Kita pernah sampai sana dah. Tempat dia cantik lah. Homestay pakai caravan lah dia. Betul. Itulah Ji, saya sebenarnya dengki tau Ji. 2 years back I was in England. Saya pergi ke few camper park dekat England. Saya cakap, wah ini kalau ada kat Malaysia punya best. Rupa-rupanya Abang Kamsul sudah buat dululah. Ini macam very nice, very good lah. I really amazing man. Tapi kalau pergi musim buah-buahan lagi seronok. Oh ya betul Ji. Let us know. Kita buka station kat sana je. Betul. So, macam mana kita masih tunggu lagi ke macam mana Man? Atau kita nak on dia terus? Okey, mungkin kita bagi sekarang ni jam di studio saya 9.04 malam. Okey, jadi kita tengok Rizwan pun. Okey, Nana Mike 2 Victor Delta X-Ray. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. All the round, Tu Haji Rashid, AMR, all the round yang ada dalam kita punya sesi pada malam ni. Thanks for the invitation. Roger, terima kasih Wan. Itu dia. Dia suara macho, KLDX. Okey, jadi itulah kita pun kita tunggu 1 minit lagi kita tunggu sampai 9:05. Jadi kita lepas tu kita mungkin boleh go on sebab apa? Kita ada ramai dah di Facebook yang mengikuti kita secara live di Facebook. Jadi kita sementara tu ni aku nak ucapkan terima kasih lah dekat Farouk, Saleh dengan semua rakan-rakan yang terutama pada presiden kita
Nana Whiskey to Foxtrot Golf Ashwa yang bekerja keras untuk menjayakan salam kontak perdana ni, Meh. Betul. Kita rasa macam satu opportunity juga man. Sebab apa kita bukan tarik handbrake tapi kita sustain dekat market tu kan. Dia ada je lah tapi dia konsisten je kan. Maksudnya kita touch and go and then at the same time kadang kita communicate dengan all those seniors lah. Macam aku sendiri kadang aku selalu communicate kadang dengan Pak Kamsul sendiri kan. Pak Haji Rashid ni duduk dalam area jajahan kawasan Melawati ni tapi kadang aku pun susah juga nak dapat nak pegang dia tu. Cuma kadang tapi kena buat appointment kot. Seniors yang kata orang super seniors yang kena buat appointment, dia special sikit. Tapi bukan apa special. Bukan saya ada 2 rumah. Satu kat KL, satu kat Melaka. Tapi bukan 2 bini ya. Jangan salah faham. Bukan 2 bini, 2 rumah saja. 2 rumah, bukan 2 orang rumah Terang dan jelas. Okey, itu dia. Memang jadi macam itulah. Saya pun macam tu juga, Meh. Sebenarnya kita orang kata malu Allah pun ada kan. Jadi tapi whatever yang lepas tu kita lepaskan. Yang penting sekarang ni kita bermula dengan satu era baru. Kan, era baru. Jadi kita nak kenal lah orang lama, orang baru kan, Meh. Jadi betul, Meh, aku nak tanya kau satu lah, Meh. Ini kita cerita, dia sama cerita. Rasa-rasanya lah kita ni, engkau dengan aku ni, bila agaknya first kita jumpa, Meh? Aku tak ingat pasal banyak orang kita jumpa, kita ada hobi yang sama. Kita ada amateur radio punya so-called knowledge apa gitu. Jadi aku pula dengan aktiviti 4-wheel drive sebagainya kan. Jadi banyak orang kadang kita biasa jumpa, kadang kita tak ingat kat mana. Tapi kadang-kadang silakan. Dia macam ni, Mac. Sebenarnya, Mac, kalau kau nak tahu, kalau mungkin kau tak berapa ingat lah, aku ni sebenarnya join Radio Amato ni ada satu sejarah yang satu dunia tak boleh lupa, Mac. Iaitu aku join ketika berlakunya tsunami di Aceh. Okey, tsunami. Jadi masa Aceh tu 2004 tu rasanya. Ya. Jadi masa tu aku dengan arwahnya All Black pergi kat Maybank, jumpa dengan dia kata, "Oh, kita kena jumpa dengan satu orang ni, dia yang in charge tu." Oh, dia in charge. Jadi aku kata siapa? Dia kata Amel Lagong. Aku dengar nama dah ngeri dah masa tu. Lepas tu, yang bestnya masa tu Amel Lagong hantar barang ke pejabat Mares. Aku pula hantar barang pergi Papa Alpha Tango. Persoalannya sekarang adalah siapa itu Mares ketika itu. Dan hari ni aku kenal Mares adalah merupakan satu persatuan yang orang kata agak gah jugalah. Ya, jadi apa yang aku nak cakap ni sebenarnya, Radio Amato bukan sekadar radio, tapi kita juga ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita nak share, yang kongsi. Dari segi kalau yang ni aku bermula dengan tsunami, sebelum ni kita ada dengar cerita pasal Highland Tower. Betul. Okey, jadi Meh, kita buka Meh. Kita nak tanya pada orang lama pula. Masa-masa yang dinantikan ni. Yes. Betul. Okey, jadi kita apa kata kalau kita start dengan Haji lah, Haji. Sebab apa, Haji? Saya ada dengar satu ketika mula-mula saya tahu Radio Amato ada kat Malaysia ni, Haji. Adalah ketika berlakunya Highland Tower. Runtuhnya Highland Tower pada tahun 98 tidak saya. Masa tu dia announce dekat radio. Kita pakai pampers lagi tahun 98. Itulah. Jadi saya dengar dia orang announce dekat radio kata kalau ada penggiat Radio Amato minta bantu. Jadi Ji, mungkin Haji boleh cerita sikit pengalaman Haji mungkin tentang Highland Tower ataupun apa-apa yang Haji rasa what is the best in amateur radio, pelibatan Haji dalam amateur radio ni, Haji. Silakan, Haji. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pasti sebelum tu saya nak kenalkan diri lah. Because saya mungkin ramai saya tak kenal atau tak kenal saya. Yes, terbaik je. Saya first time involved dengan radio, bukan Radio Amator, tahun 64. Sebagai eksperimental bersama dengan William Tan di Melaka, 9 Mile to Whiskey Tango. Kita buat projek-projek apa benda semua kita buat. Kita ada sendiri punya sistem lah antara 2 orang. Lepas tu tahun 65 saya masuk ke Maktab Teknik
sekarang dipanggil UTM kat Jalan Geni tu. UTM ya betul. Okey. Sebelum tu bukan universiti, di college dia. Maktab teknik. Okey. Di situ ada satu stesen amator 9 Mike 2 Tango Charlie. Oh. Okey. So di situ minat saya pengembang dan saya operate stesen tu lama jugalah. Dia ada sistem yang agak canggih pada tahun 65 tu, kira tu dah canggih dengan antena sistem, dengan satellite tracking ni semua ada. So saya Amazing, itu mungkin ramai tak tahu. So situ tumbuhnya minat yang lebih kukuh lagi lah. So saya ambil exam. Saya pertama kali Jabatan Telekom saya gagal. Sungguh pun saya base technical, tapi saya bukan elektronik, saya electrical power. Yes. Tapi kali kedua saya lulus dan dapat, lepas tu tak dapat license terus kerana masa tu baru habis college, kena tumpu pada kerja sikit lah. Baik. So tahun 69 dan saya di Pasir Kelantan. Kelantan ya. Saya bekerja di Kelantan, Pasir Mas Yeah. Kelantan. Lemah Power Station. Kat situ saya ada banyak masa. Saya belajar MOS. Lepas dapat MOS tahun 70 saya dapat 9 Mic 2 TC. Ji, Tahun maknanya 70. masa exam yang mula-mula tu tak ada MOS tu, Ji? Tak ada. Dia dua. Ambil MOS dulu, lepas tu ambil CW lah. MOS. Kali kedua bila saya lulus baru ambil MOS. I see. Right. Tapi exam masa tu bukan ABCD macam. Bukan macam sekarang. Kalau topik, katakan topik antena, soalan dia macam ni. Design satu antena 40 meter. Itu design. So kita tahu dia punya formula. Itu kena tanya Amir tu, Amir dia pandai. Piece of tick lah. So anyway, bila dapat cosine, saya pun happy lah. Tapi masa tu 1 tahun Morse code sahaja. Tahun pertama. Tak boleh pergi SSB. Morse code sahaja. I see. Tahun pertama tu Morse code saya radio transmitter buatan sendiri. Wow. Homebrew. Homebrew. Baik. Lepas tu receiver dia AR88 saya beli kat Sungai Road Singapore. Wow. Sungai Road Bekas British Army punya, dia buang-buang, saya beli RM50 bawa balik sini. Ji, tapi masa tu boleh pergi sana Singapore, masih Malaysia lagi. Boleh, masa tu bebas pergi balik tak ada masalah. Right. Wah, itu satu perjalanan, Ji. Best. Lepas tu baru saya bila dah kerja, duit pun dah ada sikit. Masa tu RM50 tu besar. Yes. Mana cakap RM50 bukan kecil. Lepas pelan-pelan bila dah meningkat, kita beli radio komersial. Itu pun komersial second hand. Aduh, satu Mat Saleh, nama dia Lance Lyman, 962 Alpha, dia kerja di Jabatan Orang Asli. Right. American Peace Corps yang kerja orang asli, dia buat communication. Right. So saya belikan dia. Okey, setakat tu berhenti dulu. Sekarang sambung balik. Okey, Jun Ji. Ini best. Itu adalah, Meh. Itu orang lama. Kita tengok, Meh. 60-an, Meh. Aku tak lahir. Kau lahir tak apa, Meh? Aduh. Tak bolehlah bagi tahu. Itu rahsia kita lahir tahun bila. Yang penting, call sign aku forever, aku masih remaja. AMR tu kau kena ingat lah. Jadi kau tak boleh tahu lah umur aku berapa. Okey, Haji. Saya nak ambil juga sikit peluang dengan conversation ni. Masa at that time, back in 1960s late 60s tau. So waktu Haji sendiri sit for the exams. So what are the actually material study reference untuk go for that particular exam then kalau boleh kongsi sikit kot. Okey, masa tu tak ada siapa-siapa buat kursus pun lah. Tak ada orang nak tak. Actually masa tu ini hobi untuk elite group, bukan siapa-siapa boleh. Apa tu? Saya sebagai student sekarang tak dapat nak dengan orang yang pakai tinggi-tinggi, yang apa tu, masalah tu tak berapa tu, saya belajar sendiri. Buku saya dapat RSGB, Radio Society Great Britain. Silibus dia masa tu ikut British, lebih kurang sama lah. Tapi yang paling seronok sekali saya belajar CW.
Orang semua Okey. sekarang pakai komputer pakai apa benda, tapi saya belajar CW pakai long play record I yang see. dijual di England, penjual dia G3 SSC. Saya pernah tengok ke long play record ni? Long play record tak Wih, tak pernah je. Tu yang Nama baru piring ni hitam, dengar piring je. hitam besar tu, piring hitam tu. Oh, I see. The turntable Piring ke? hitam. Turntable lah. Turntable, Right, turntable betul lah. Turntable. LP. Untuk LP for the ya. vinyl punya player lah. Betul, Vinyl betul. player tu. Ha, Ya, so ya. yang beli tu, LP, yang okay. beli asal tu 962 RJ, Right. abang Raja. Right. Dia order daripada England, Raja. lepas Raja. dia lulus, Raja, 962 Romeo Juliet. Ingat, kenal dia tak? Yes. Tak Okay, tahu okay, kita okay, okay. Saya beli pada dia second hand. Second hand saya belajar Morse code, tapi masalah Morse code tu, LP tu, dia sama tau, tak ada random. So kadang-kadang kita dah belajar part 1 tu, kita ulang balik dah masuk dalam kepala, tahu apa next word. Dia bukan random. I see. Masalah, lepas tu saya guna tu saya lulus. Masa tu tape recorder pun tak ada, komputer pun tak ada. So saya see. lulus, saya pinjamkan Ya. tu LP tu ke kawan. Mamat bukan Mamat ni, Acong. Acong ni letak kat tepi tingkap. Dia tu lupa 1 minggu kena matahari dah bengkok. So hangus. Okay, So itu je. Meh, macam mana kau terima Saya audio ada aku, Meh? Aku rasa macam Theory putus-putus. daripada je. RSGB. Theory daripada RSGB punya buku. Lepas tu CW daripada England G3 SSC. Alright. Oh, Meh, tak ada cikgu, Meh. Yalah. Okay, kita tengok Man. Pass over tu you Man. Tengok Wan apa cerita dia sebagai 9 mic holder. Dia panggil generasi terkini kot barangkali sebab tadi kita dah bincang kan betul. dengan Tadi RS. kita kira Haji start macam mana kan? Kita tengok macam mana Wan start pula ni. Ni mic lama dengan mic baru. Macam mana dia punya start? Kita tengok. mic baru, mic lama. Gila, okey, Wan. Sila Wan. Okay. Wan. Sebelum tu macam mana boleh terima ke ni audio? Okey. Audio kau cantik. Okay, so saya proceed lah. Seronok sebenarnya dengar cerita Tu Haji Rashid kita. Yalah, back to cerita yang mana zaman sebelum saya lahir lagi sebenarnya. Saya dilahirkan dalam tahun 80 lebih. So memang tak melalui lah zaman-zaman Haji dah ambil lesen dulu. Haji tadi umur 64 tahun 64 dah start Tahun ambil 64. tahun 64 20 tahun selepas tu baru saya lahir. 64. Bukan, 64 tu. Oh, ya ke? Aku Berjitak kat dengan surga radio lagi. amatur. Call sign Sri 70. Tahun Tahun 70. 70. So 15 years after that baru saya lahir je. So okay, so bagi yang saya kenalkan diri terlebih dahulu lah kot. Mungkin ramai yang belum mengenali saya, tak seperti Tuan Haji Rashid, memang dah ramai yang mengenali. Bila sebut Naimat tu RS, rasanya geng dalam pengamal radio amatur semua dah mengenali Haji. So nama saya Ahmad Rizwan, saya pemegang kawasan Naimat tu Victor Delta X-ray lah. Saya berasal dari Kuantan Pahang dan menetap di Kuala Lumpur ni sejak tahun 2014. So menyingkap kembali lah sejarah saya bermula dalam radio amatur ni. Yang biasalah kita dulu bermula dengan geng-geng kereta ni. Bila berkonvoi, ramai rakan-rakan yang start dengan komersial punya radio. So kita pun dah start dengan komersial, kenal-kenal rakan-rakan. So diorang suggest untuk kita ambil lesen radio amatur lah. So 2011 lah saya start bermula dengan radio amatur di kawasan yang lama saya 9 Whiskey 2 Victor November. 9 Whiskey 2 VVN. So selepas saya berhijrah ke Kuala Lumpur lebih kurang tahun 2014, selepas 3 tahun lah saya memegang kawasan 9 Whiskey, saya lulus peperiksaan Morse code. Tapi Morse code tu yang yang lama lagi lah, maknanya kita kena receive secara manual daripada audio yang dihantar dan kita transmit kepada semboyan di TMC. Wan, sekejap Wan. Masa ambil CW tadi berapa watts per minit kalau ni boleh share? Dia 30 watt per minit, 30 WPM. 30 watts per minit. So masa tu belum lagi menggunakan sistem berkomputer lah.
sekarang ni dah semua dah Oh. computerized. So sekarang ni Alright, kita alright, receive daripada komputer dan kita transmit pun kepada komputer lah. So tak melibatkan manual sending. Masa tu masih lagi manual Alright. sending lah. So apa Alright, yang alright. membuatkan saya berhijrah kepada tertarik untuk mengambil callsign kelas A ni adalah disebabkan oleh rakan-rakan saya di KLDX lah, Kuala Lumpur DX Team. So masa tu kita orang punya kecenderungan dalam hobi radio amatur tu adalah lebih kepada high frequency. Jadi masa tu Nine Whiskey masih lagi tidak boleh berada di 7 MHz dan kita cuma aktif di 10 meter band lah masa tu. Okay, dan 10 meter band pun masa tu propagation agak baik, membuka dengan baik. Jadi masa tu kita aktif di 10 meter band, dan bila ada masa kadang-kadang memerlukan kita untuk ke band lain tu, jadi Nine Whiskey ni tak dapat nak pergi ke band lain. So especially on 40 meter dan sebagainya yang mana kita boleh KSO di antara kita lokal lah. So local operator. Jadi bila adanya KLDX tu ada rakan-rakan Naimat kat situ. So saya belajar dengan mereka lah. Antara rakan-rakan lama lah juga, tapi mungkin tak selama tu Haji Rashid. Antara rakan-rakan yang membantu saya adalah Naimat tu RIE, Naimat tu AIS Alpha India Sierra, Naimat tu Oscar, ramai lah masa tu. So bila wujudnya KLDX tu, ramai yang mula belajar CW. Jadi ramai yang berani untuk menduduki urusan CW lah. So 2015 saya lulus CW dan sampai sekarang lah, dan saya mostly aktif on KLDX punya aktiviti lah. Tak sure Haji Rashid pernah dengar ataupun tak pasal KLDX. So satu tim yang baru, so kecenderungan kami memang kepada Airship lah masa tu. Dan kebelakangan ni kita banyak buat aktiviti-aktiviti lain jugalah, macam tu. Tu untuk generasi saya lah. Generasi saya punya Naimat. Generasi yang baru satu lagi mungkin ada cerita lagi pula yang sebab dia orang dah start computerized punya exam. So saya pun tak pasti macam mana secara detail dia punya exam ni. Baik ni, Bang Amir ataupun Bang Mat. Okay. Copy that. Ni what interesting ah. Makin lama dia panggil ni makin canggih lah dia punya proses pengambilan exam dan sebagainya lah. Tapi kita Sistem dia mungkin cara konvensional tu agak legendary sikit lah kot bila dah compare dengan yang sekarang ni kan. Tapi tak tahu lah, mungkin Pak Haji Rashid mungkin ada sedikit opinion kot untuk 9M kita yang versi terkini ni kot punya exam method ke, ataupun mungkin sedikit pandangan Haji ni boleh kongsi sikit je. Saya rasa kita kena ikut teknologi lah. Teknologi berkembang, kita tegas seiring jalan. Kita tak boleh ketinggalan lagi. Kalau dulu-dulu nampak tak? Ini saya punya Moski. Okey. Dibuat tahun 1949, 1949 digunakan oleh Malay Railway. Saya belajar Moski pakai ni. Dah. So ini saya punya precious dia betul-betul buatan tahun 49. Saya ambil exam tahun 69. Oh. Tu rare tu je, rare. Ini betul-betul rare lah ini. So okay. Saya rasa kena ikut teknologi. Seiring dengan teknologi, saya rasa syllabus pun kena ubah sikit lah. Masukkan elektronik IT dalam tu sikit. Dengan tak apa Ji, nanti tolong ambil gambar bagi kat kami lah Ji, saya nak simpan dekat pasal sekarang ni dengan mod baru atau semua pakai komputer, I think kena inject sedikit topik mengenai IT dalam hari. Pasal yang ada sekarang agak tertinggalan zaman sikit lah. Itu cuma je bila dia dah migrate ke computerized punya exam CW ni, apa yang kita rindukan adalah eyeball je. Sesi eyeball di MCMC bila calon-calon ambil CW tu. Saya rasa Haji pun selalu pergi kot bila ada CW exam setahun mungkin 2 kali. So waktu tu Ham akan turun ke MCMC untuk support kawan-kawan yang ambil CW lah. So sekarang ni setiap bulan dia ada exam. Jadi situasi tu dah tak ada dah, kurang lah. Kalau tidak masa tu kita akan jumpa orang-orang lama datang ke MCMC. Pasal saya selalu pergi. Ya betul. Saya banyak kali pergi ikut turut serta bersama dengan event Alfa Romeo, Allah Yarham. Yes. Nama tu Alfa Romeo.
Betul. Dia akan datang daripada All-Star bagi apa tu moral support Yes, betul. rakan-rakannya. Tapi kita I think MCMC juga nak bagi kesenangan pada kandidat. Tak payah jauh-jauh datang ke sini, Betul. boleh buat tempat-tempat yang berdekatan dengan mereka. Itu pun ada plus point lah. Okey. Ya, Man, kita break sekejap, Man. Tengok macam mana kita punya connectivity kita dengan Wak Kamsul. Whether dia dah online ke atau macam mana, Man? Boleh copy, Man? Meh, aku tak tahu aku punya internet ni agak slow ke macam mana? Macam mana kau terima audio aku sekarang, Meh? Aku terima korang Sekarang ni putus-putus okey. Tadi ada masalah sikit. Sebab apa? Tadi ada Internet masalah connection unstable lah. Okay, anyway, tak apa. aku pun ada Aku juga. bercuba. Aku cuba dapatkan internet yang lebih kuat kot. Okay, anyway Ji, inilah yang kita tengok. Ini ada dua zaman. 9M yang berada dalam dua zaman je. Zaman Haji dan zaman Ridwan. Jadi sekarang ni saya nak tanya satu lah Ji. Satu soalan cepu cemas lah. Sebab apa ramai tanya saya. Dia kata, adakah amateur radio masih relevan di dalam teknologi sekarang Ji? Ini saya pun... Saya dah cakap, dia kan relevan. Apa cakap tak relevan apa? Saya baru renew saya punya AA, saya kata kan. So tinggal lagi, bila Haji sebut, ikut pada kemajuan teknologi, jadi mungkin Haji boleh cerita sikit, di manakah letaknya kerelevanan amateur radio hari ini, Ji? Saya rasa masih relevan lagi, especially masa kecemasan. Sekurang pun dengan canggih macam mana pun link tu, kalau datang earthquake, semua telco tower semua lingkup, so amateur radio masih boleh berfungsi. Betul. Yes, that's the Betul. best. Okay, kita tengok Wan. Bila sebut pasal relevan Wan, kau rasa lah kan, kau rasa yang amateur radio ni sekadar nak cakap je kan? Cakap pakai WhatsApp boleh, pakai Telegram boleh, apa pasal nak pakai radio ni Wan? Dia kalau ikut relevan tu memang cerita sikit. Dia kalau ikut kepada perkembangan teknologi tu memang macam-macam dah ada sebenarnya. Tapi teknologi yang ada sekarang ni masih lagi mempunyai batasan lah. So seperti yang kita tahu, amateur radio ni dia stand alone. So sampai bila-bila tu saya rasa dia akan still relevan lah. Contoh kata telco kena mengharapkan kita punya pencawang dan sebagainya. Bila elektrik down dan sebagainya tak boleh. So macam Mares pun kita tahu fokus on emergency. So bila sistem komunikasi yang lain tu lumpuh, amateur radio lah yang akan bangun. Jadi benda tu saya rasa akan relevan. Dan sekarang pun macam-macam kajian ataupun teknologi baru dalam amateur radio. Kita dah boleh hantar teks, hantar image dan sebagainya. Even kita boleh receive image daripada ISS dan sebagainya. So benda tu makin menarik lah. Lagi banyak yang kita tahu pasal radio amateur ni, lagi banyak yang kita nak tahu. So benda tu akan still pada saya perlu diteruskan dan masih lagi relevan lah buat masa sekarang ni. Right. Dia orang kata the more you know, the more you don't know. Yes, betul. Lagi banyak kita tahu, lebih banyak yang kita tak tahu. So betul. there's still a lot of room to explore. Yes. Okay Ji, saya selalu sebut, kalau kita masih ingat kepada ini cikgu saya dalam amateur radio, iaitu arwahnya 9 Mike 2 Golf 5. Okay, dia mengabdikan diri dia begitu, orang kata bersungguh sebagai cikgu saya, sebagai apa kan, di dalam amateur radio ni. Jadi Haji, saya nak tanya sekali, adakah benar sebenarnya saya je yang sebut, saya kata dia ni lebih kurang amateur radio ni adalah way of life. Jadi makna kata bukan sekadar nak cakap je, tapi dia tu adalah diri kita. Kan, ini yang bila saya tengok ada satu ketika tu, saya berbual dengan somebody, dia kata arwah ni kalau ada kenduri ke, dengan ada aktiviti di kelab, dia akan pergi di kelab. Sebab apa? That is dia punya life. So that's why saya kata it's a way of life. So Haji, adakah benar statement saya kata amateur radio ini adalah way of life, is not just talk only? Go Haji. Oh, susah nak jawab tu. I think itu bergantung pada individu lah. Individu macam mana interest dia. How deep is their interest. Tapi dalam hobi pun kata kita cukup bagaimana pun kita minat. Tapi kita punya responsibility
pada keluarga masih ada. You cannot jangan tinggalkan urusan keluarga kerana mereka juga mesti ada. Saya kan ada kau tengok kat cover AR book tu ada to your nation, to your family. Jangan mengganggu kehidupan kita berarti. Jangan sampai melebih-lebih sampai mengganggu lah itu. Yes, terbaik. Itu satu nasihat yang terbaik, sangat terbaik Ji. Haji, satu perkara Ji, I just want to share to the people. Ya, yeah. Man, sorry Man, aku nak celah sikit Man. Pasal Go ahead, tak ada masalah. Relevan tak relevan ni. Sebenarnya memang relevan pun sebenarnya. Aku teringat pada satu ketika tu. Kita, especially di bandar Kuala Lumpur ni lah, kita cerita pasal di Kuala Lumpur ni kan. Pagi-pagi kita ada morning crew. Tengah hari kita ada afternoon crew. Malam pun kita ada crew lain. Jadi repeater tu dia berpusing tau. Dia berpusing. Ada je orang tau masa tu. Maknanya memang waktu itu penggunaan radio amateur ni sangat apa kata orang, membantulah, especially those yang menggunakan laluan-laluan di KL. Kau tahu lah KL dulu main time kan dengan jam lah apa kan. Pada masa boring-boring tu kan, tahu jam dan sebagainya kan, kita guna amateur radio punya frekuensi dan sebagainya. Dan sampai kadang-kadang Cak Cita jadi kelakar, ada XYL kat sebelah, pergi kerja sama-sama kan. Kita tak sedar dia dekat sebelah. Kita duduk sembang dia. Dia ada side sebenarnya. Tahu kena cubit je. Relevan tak relevan tu sebenarnya macam Pak Haji kata lah. Memang sangat relevan. Kita tunggu je. Kita bukan minta. It's happen, mana dah tahu kan. Sekarang ni dulu kalau ikut belajar secara geographical tanah air kita ni, tsunami pun sangat impossible. Apatah lagi dengan earthquake dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni macam-macam boleh berlaku kan. So bila dah ada tu Haji cakap, kejadian tsunami di Aceh, dia punya impact dia kena juga dekat kita. Kalau earthquake di Indonesia rupanya, kat sini pun rasa vibration dia. Jadi bila tu masih relevan, kita terpaksa juga menggunakan amateur frekuensi ni, wavelength yang ada ni di udara ni untuk untuk tujuan-tujuan yang emergency dan sebagainya. Macam itulah cerita dia Man. Itu aku nak celah lah Man. Sorry Man. Go ahead Man. Ya betul. Kita jadi bukan apa Meh. Yalah. Dia bukan apa. Dia bila kita sebut amateur radio ni bukan bercakap je. Jadi sebab saya selalu sebut sebab masa saya buat pengenalan radio amatur dengan SKMM dulu, saya selalu sebut bahawa amateur radio is not talk only. Kan? Amateur radio ni kita ada macam-macam. Apa yang kau nak? Saya ada jumpa dulu dekat Kelab Mares, dia jadi SWL for almost 35 years. 35 tahun dia mendengar pada SW. Tengok ini anak hantar kopi. Terima kasih. Okay. Dia listening to SW for 35 years baru dia ambil exam. Jadi apa yang saya nak sebut adalah amateur radio bukan sekadar bercakap, tapi kita juga ada yang suka dengar. Ada yang suka cakap. Ada juga yang suka membina sesuatu. Ada juga yang amateur radio cuma untuk pergi emergency atau pergi buat rescue. Jadi this is what, bila saya sebut pasal relevan tadi adalah kerana dia ni adalah ongoing. Kan? Kau bagi tahu aku Meh. Satu hobi yang semua ada. Dalam satu hobi radio ni semua ada. Kau nak four wheel bowling, kau nak pergi. Dulu aku punya apa tahu? Aku punya jet ski dulu Meh. Aku punya jet ski dulu ada radio tau. Aku rasa itu pun jet ski, satu-satu jet ski yang ada radio. Jadi dengan kata lain, radio amatur ni dia is borderless and is endless. It's up to you. Macam mana kau nak menggunakan dia. Okey, ni apa ni Wan? Satu benda Wan. Aku nak tanya kau Wan. Dia kalau misalnya katakanlah sekarang ni katakan kau kena ambil RAE balik semula, katakan kena ambil RAE semula, agak-agak boleh lulus tak Wan? Rasa soalan dia tak berubah ni. Faham? Soalan silibus masih lagi sama, soalan masih lagi sama. Kau hafal Bukanlah, maksudnya apa yang kita belajar dan kita praktikkan tu masih lagi sama. So far MCMC tak ubah secara drastik lagi dia punya soalan. So masih lagi 50 soalan untuk rules and regulation dan 50 soalan technical. So kita kena fokus dekat yang tu ya saya rasa. Baik.
Okey, sebabnya bukan apa tau. This is the reason. Sebabnya kalau kita tengok daripada dulu sampai sekarang pun semua soalan-soalan tu walaupun sama kan, tetapi masih ada yang gagal dan semua soalan tu masih juga diguna pakai sekarang ni. Jadi tak kira kalau kita tengok je correct me if I'm wrong. So saya pun tak pandai sangat. Kalau misalnya kata contohlah, bila kita sebut pasal pengiraan antena ataupun kita cerita pasal the circuit itself, dulu ke sekarang ke, kalau you minat berkenaan dengan circuit board ke electrical, elektronik, it never change. Ataupun yang lebih baik, lebih tepat lagi, dia lebih berkembang. Kan electronic system ke apa, dia lebih berkembang. Please tell me what is actually the difference between the today circuit dengan dulu punya circuit board. Circuit dari segi antena tak ada beza. Tapi kalau dari segi design, design power supply, design linear amplifier, itu ada perbezaan. Sebab antena tak melibatkan banyak komponen. Setakat wire, kau segi boleh turun. Tapi kalau design dengan power supply, kau dulu pakai rectifier yang jenis lain, sekarang ni rectifier tu tak ada lagi lah. Atau pakai tube rectifier. Lagi tu lah. Tapi saya rasa tadi saya cakap mesti ikut teknologi. Kalau perubahan zaman, teknologi baru, kita gunakan yang baru. Endless method Yes. Progresif, dia mesti progresif. Progressive, yeah. Dalam amateur code pun dia dah ada sebut dah mana dia. Build efficient station above opposite. Radio is evocation, never, bukan. Tak ada. Dia kata kita kena memperbaiki diri kita. Bukan setakat apa yang kita ada juga. Betul. Satu benda je Soalan yang masa saya sama. Kalau masalah yang gagal 2-3 kali ni, dia hafal. Bila soalan yang dia kata direct tu dia hafal. Bila soalan tu terpusing balik sikit dia dah kamu tak tahu apa nak buat. Saya pada dalam pengetahuan saya yang terkini rasanya kalau exam punya question now dia bilingual kan, kalau tak silap yang terkini. Kalau dibandingkan dengan dulu, kalau tak silap saya, kita masih menggunakan British punya syllabus kan ni Tuan Haji. Betul ke Tuan Haji? Dulu pakai RSGB apa tu? England punya apa tu? Punya syllabus, tapi sekarang kita dah ubah sikit. Maybe ambil cedok daripada US atau Australia, mana campur-campur sikit lah. Tapi topik tu sama, benda tu sama aja. Dan sekarang dia ada dua bahasa, betul tak Tuan Haji soalan-soalannya? Oh, saya tak tahu. Saya dah lost contact. Maybe Ridwan boleh beritahu. Kita cuba menghubungi dengan Abang Kamsul. Kalau Abang Kamsul cuba boleh mengakses ke? Kalau tak boleh video pun bang, cuba audio ni Abang Kamsul. Nano Mike 2, Mike Kilo Whiskey. Calling, this is Nano Whiskey 2, Romeo November Juliet, standing by. Saya rasa dia internet problem. Saya rasa macam itulah. Baik. Okey, bila saya sebut tadi Nano Whiskey tu Romeo November Juliet. Dulu ini cerita lah. Saya saja je tanya, boleh ke saya sebut campurkan antara fonetik dengan sebutan alfabet. Jadi saya kata Nano Whiskey tu Romeo and Juliet. Dia campur. Jadi masa tu ada controversial sikit lah. Sorry Man. Pak Haji Rashid ni dulu orang panggil dia rasa sayang. Kalau arwah Haji Dola, kalau tak salah aku dulu, Pak Dola dulu panggil Dondang Sayang kan. Pak Dola. Dondang Sayang itulah, sebab itulah aku nak tiru abang Romeo November Juliet. Jadi Romeo and Juliet, lepas tu kena tiba. Sebenarnya itu secara casualnya mungkin benda tu secara apa kata orang for fun kan, tapi bukan for fun. Yes. Mencemarkan alfabet fonetik sebenarnya, tapi sekadar mewarnakan lagi suasana tu kan. Mewarnakan. Rigid dan sangat gitulah. Okey. Pak, pasal warna ni saya tu interrupt sikit. Okey, go ahead. Yang apa tu? Yang rasa sayang, orang sayang ni sebenarnya. Actually kita gunakan fonetik tu untuk jelas station yang faham. Kalau kita kata RS boleh jadi, DS, PS boleh jadi.
Kalau dia Yes. tiap-tiap hari kan kita, DS tu orang sayang, rasa tak ada masalah apa. Yes, betul-betul. Tapi Ya, kalau betul. ke luar negara tu, I think kita kena ikut Jadi prosedur. plan sikit lah. Ikut Jadi prosedur, betul. Ha. Okey, dia macam ni, apa ni, Meh, sebenarnya dululah orang cakap Haji ni, bila cakap Haji Rashid, alamak, dia mengeri, takut. Tapi sebenarnya Haji Rashid ni, dia seorang yang tegas dan ikut pada peraturan. Tapi Meh, aku nak cerita dengan kau lah satu benda pasal Haji Rashid lah. Boleh Haji ya? Okey, masa truth, aku nak... asalkan benda tu truth, nothing but the truth, okay. The betul truth, tak? nothing but the truth. Dia macam ni, Meh. Bila aku nak buat 24 hours QSO, jadi masa tu kan ada ramai cerita-cerita dengan aku, mak inilah itulah kan. So aku jumpa dengan Niner Mike 2 Romeo Juliet, Pak Raja. Pak Raja dia cakap dengan aku, Man Belon, you don't care what people talk about you, but you care what you talk about people. So aku guna sampai hari ni, man. Okay, dia cakap dengan aku, sebab apa? Aku mula dah macam down sikit lah kan, sebab macam-macam feedback yang aku dapat. So Pak Raja kata, Man Belon, you don't care what people talk about you, what you care what you talk about people. So aku simpan sampai hari ni. Dan next person aku jumpa dengan Haji Rashid. Aku cakap, Ji, saya nak buat 24 hours QSO. Kau tahu apa dia cakap dengan aku, Meh? Man Belon, you go ahead. All the drinks, hot drinks is on me, free flow for 24 hours. Aku cakap, this is the, aku masa tu, Meh, bila dia cakap free flow for 24 hours, aku cakap, this is the step that I will never return. And Alhamdulillah, 31 Ogos 2006, it will be successful. Terima kasih, Haji. Terima kasih. Ini saya nak satu Malaysia tahu. The whole world to know that you are actually my inspiration. Yang the first one to say, Man Belon, go ahead. Terima kasih, Haji. Okay, Ya, terima aku- kasih. Sama-sama. That was a landmark dalam history radio amateur. Yes, betul. Untuk ni Man, ni Haji, saya pun ambil kesempatan juga ni. Pasal nak highlight juga untuk amateurs yang juniors ni, untuk info rakan-rakan semua. Man ni dulu dia 2006 memang dia buat 24 hours QSO dan memegang 2006. satu rekod Guinness Malaysia Guinness Record Malaysia Book of Record. Malaysia Book of Record. Jadi dia buat QSO 24 hours yang mana kita waktu itu semua semua stesen berkumpul di club house di PJ sana tu, Jalan Tinggi tu, Malaysia punya club house, sama-sama support dia. Bayangkan 24 hours non-stop dan rakan-rakan membantu dia daripada belakang tu around the clock juga. One and Yes, after datang support. Memang kita pun tak boleh ada kat sana 24 jam, tapi bergilir ganti lah. Mungkin Man sendiri pun boleh berkongsi juga mungkin sedikit kot tentang cabaran dia. Jadi aku ni ambil peluang juga untuk highlight benda ni pada rakan-rakan lain, jadi sebagai satu kata orang inspirasi juga, sebab anda sekarang ni bersama dengan orang-orang yang membawa satu inspirasi juga pada future generation lah. Man, cerita sikit lah Man. Kalau kau nak cerita Kau pula cakap dengan aku. the whole session Okay. nanti kan sementara kita tunggu Pak Kamsul yang tak timbul-timbul lagi ni, mungkin boleh Baik, sikit lah baik. kau garapkan sikit lah mungkin what's Okay. the challenges and the achievement tu. Silakan. Alright. Aku pula interview Dia kau macam ni, sekarang. Mat. Aku sebenarnya masa tu, Mat, aku punya target adalah satu je. Aku punya target satu je sebenarnya. Aku nak satu event yang mana kesemua radio amatur, penggiat radio amatur akan memberi kerjasama atau bekerjasama. Bermakna dia menjadi semua orang akan jadi akan terlibat dalam tu. Yang ni yang sebenarnya asas dia. Jadi aku duk fikir, aku cakap okey, aku nak buat 24 hours QSO. Sebab apa, kenapa 24 hours QSO? Sebabnya adalah kalau aku tak dapat sokongan daripada seluruh penggiat radio amatur di Malaysia, dia tak akan berjaya. It can never success. Okey, bila aku jumpa dengan Malaysia Book of Record masa tu, pejabat Malaysia Book of Record, dia kata, Roizi, you nak buat cakap 24 jam, Halim Osman dah buat, dia kata. Halim Osman dah buat 24 jam tanpa henti. So, what's the special about you? Dia kata. So, saya kata, no. Halim Osman 24 jam, dia broadcast. Orang cakap ke, orang dengar ke, orang tak dengar ke, dia tak kisah. Kemudian, apabila dia main lagu 5 minit, dia boleh rehat.
Tetapi saya bercakap selama 24 jam dengan orang. Kalau orang tu bercakap saya tak dengar pun tak boleh juga. So that means in 24 hours I must be alert all the time. Kalau tidak nanti orang cakap pasal ikan, aku cakap pasal kucing. Kan dah tak boleh jadi. So we have to be alert. Okey, itu nombor satu. So I'll settle on that part. Yes. Okey, kedua, bila aku cakap dengan berbincang-bincang ni, ada orang dia cakap dengan aku macam ni. Man, kau ni memang 24 jam kau boleh cakap, Man. Kau agak-agak repeater boleh tahan ke, Man? Aku jam juga. Tapi that is a very, very good question. Very good question. Dia cakap repeater boleh tahan ke? Aku cakap okay, mungkin repeater tak boleh tahan. So that is where my basic tadi tu, yang nak unity tadi tu akan is come back. So aku cakap macam ni. 4 jam pakai Mares punya. 4 jam pakai Astra, 4 jam pakai Mats, and 4 jam pakai Nasrec. Itu idea datang. Jadi repeater tu boleh rest. Jadi kita libatkan semua orang. Aku lah, Kau punya cakap tu dah buat rasa steam sikit. Sekarang ni kau hold dulu. Kejap lagi kita sambung. Alright. Ada commercial break. Kita pakai commercial break ni sebenarnya. Itu memang dapat climax tu. Kata orang kan. Jadi kita potong sekejap, kita tengok apa pula Pak Haji Rashid ni nak cakap. Pasal apa? Ada satu question daripada follower kita ni. Dia tanya, dia kata perlu ke nak mulakan hobi ni dengan peralatan yang agak ekspensif lah. Ini canggih. Yang canggih-canggih. Jadi kos dia tu mungkin agak tinggi. Jadi apa pendapat Pak Haji Rashid ni question ni datang daripada Derek Dean. Kita choose dia pasal dia ada inquiries pasal do we need to use a very expensive devices to operate with amateur radio. Go ahead Pak Haji Rashid. Tak perlu. Itu konsep salah. Sebab apa? Saya mula tadi saya kata saya buat homebrew, buat sendiri. Rig tu lebih kurang komponen maybe tak sampai RM60. Lepas tu beli second hand itu RM110, saya boleh pergi chef. Antara masa tu saya pakai yang coaxial cable mahal, duit tak ada. Saya pakai itu yang hitam merah tu, flexible. Tak tahu yang hitam dengan merah cable. Tarik aja CW pasal kita homebrew pakai valve. SW tinggi ke tak tinggi kita terbantai tak ada masalah. So saya start chef dengan lebih kurang RM150 je. 150, maybe RM150 saja. So kalau sekarang naik whisky tu, saya rasa yang buat China made ni Bofing lah atau apa benda pun tak mahal. So tak perlu, tak akan membazir beli ribu-ribu. Saya tahu ada SWL yang dia punya equipment sampai RM10,000, RM20,000 ada, tapi cakap tak cakap dengar saja. So advice saya start daripada bawah. Kalau tak nak beli yang baru, beli second hand. Tapi setakat VHF ni dah murah-murah sangatlah. Pergilah tanya kawan-kawan kat mana yang boleh dapat. Itu. Wan, macam mana Wan? Kau punya device, how actually kau punya setup kau ataupun dah berapa banyak kau apa? Anda spend for the device. Wan, So on VHF tak ada isu sebenarnya sebab on VHF ni biasanya kalau pakai handy pun kita dah boleh DSO, repeater dan sebagainya. So untuk HF sama juga, tapi saya tak adalah homebrew radio macam Haji Rashid kan. Still lagi beli radio. Saya homebrew bukan saya suka, saya tak ada duit. Janji dengan orang ni. Saya sebab tak reti je nak homebrew. Okey, jadi apa yang saya buat masa tu memang radio dah ada dah beli daripada kawan. Dan radio tu tak ada antena tuner. So apa yang saya buat adalah kita dapatkan antena tuner yang kawan-kawan lain homebrew. So kita janganlah beli antena tuner yang mahal. So seingat saya masa tu saya dapatkan Enfit half wave tuner daripada Naik to RMT dan juga Naik to SBD, dia orang homebrew benda tu. So saya beli tu, so saya bolehlah gunakan tuner tu menggunakan wire antena. So boleh KSO. Then bila wujudnya KLDX, ramai sebenarnya yang tak ada set HF. Jadi untuk menggalakkan rakan-rakan ni go ke HF, so apa yang kita buat adalah
kita buat aktiviti secara berkumpulan. Jadi satu radio boleh digunakan secara beramai-ramai lah. Maksudnya dengan pemantauan orang yang mahir dalam radio, so rakan-rakan boleh belajar dan juga boleh mencuba DHF frekuensi. Jadi bila dia dah start DHF, dia akan ada rasa minat kepada DHF, so dia akan mula kumpul duit dan akan cari dia punya set sendirilah. Jadi itu yang kita buat DHF. Kalau rakan-rakan tahu, kita punya port dulu di Kambing BMX Bandar Tun Razak. Kalau mungkin Abang Belon tahu ataupun Amir tahu ke Haji tahu, di situlah kita berkumpul dulu di bawah transmission line tu. Kita masih lagi cuba untuk go through HM, but still boleh working a few station lah. Jadi kadang-kadang kalau ada masa on weekend kita akan keluar lah. So sekarang pun kita aktif on IOTA dan sebagainya. So itulah cara kita untuk menarik orang kepada HF dan juga menjimatkan duit lah. So tak perlu semua orang beli radio. Mungkin orang ni beli radio, orang ni beli tuner, orang ni beli antena. So boleh kumpul, kita running the same activities macam tu. Yes. Okey, Betul saya lah. lapor sikit. Saya rasa Kita lama aku cakap dia cuba ya explore. go ahead. Kita dah banyak kali pergi halo. Ya, go kita ahead. dah- Ramai tahu kita dah banyak kali pergi Hamfest ke Indonesia. Yes. Indonesia pun ada buat banyak equipment 40, 80, 40, 80. Harga dia tak mahal. Betul Ji. So boleh explore ke sana. Lepas untuk permulaan lah. Saya rasa itu saya tengok 40, 80 meter band lebih kurang RM700. Oh, okey. Tapi kita pergi masa Hamfest dia lah. Hamfest dia ada banyak. 2-3 tahun lepas memang kita orang ada pergi ke Indonesia 2 kali. 2 tahun betul-betul dah pergi. So pergi sana memang beli equipment lah, beli barang. Tapi untuk bawa masuk ke Malaysia tu agak susah lah. Kalau macam radio semua tu agak susah. So kita more on beli antena yang simple-simple tu kita masih lagi boleh bawa balik lah melalui flight. Cuma untuk radio Kejap. Susah sedut apa tu Wan? Kalau boleh elaborate more on the susah pasal radio tu Man. Susah dekat airport lah nak bawa masuk tu custom tu kadang-kadang benda tu tak lepas. Jadi tak nak tanggung risiko, jadi kita tak belilah benda tu kan. Kadang-kadang beli kat sana tu agak mahal juga. Bukanlah mahal macam ni, cuma dia murah di sana. Tapi bila bawa balik ke sini tu kalau kata kena sangkut dekat custom tu agak tak berbaloi lah. Jadi kita tak berani sangat. Cuma kadang ada jugalah barang kecil-kecil macam elektronik punya equipment, macam benda-benda kecil-kecil tu memang kita beli untuk bawa balik. Okey, jadi macam ya, go ahead. Bukan, ini benda kalau pernah kita orang buat lah. Radio tu buka dia punya board tu. Dismantle tu. Dismantle lah, itu mungkin okey. Itu okey. Dismantle the board. Dismantle. Lepas tu masuk apa tu? Dia tu bawa one piece, dia bawa one piece, Yes. dia buat Hand carry. Satu lagi, Pak Yop pernah beli beam antenna. Micro yang kita bosnya ya. So dia dismantle, dia bawa sini, dia custom kata apa ini kemah, dia bukan, dia tak declare dulu. Dia tak declare, custom tanya apa dia sendiri jawab kemah punya barang. Dia kemah punya barang. Okey, bijak. Okey, jadi bukan apa tau. Sebab saya sebenarnya saya ada satu lagi industri. Saya dalam industri paramotor kan. Kita menghadapi masalah yang sama sebenarnya nak bawa barang daripada luar ni. Sebab kat luar dia murah, bila nak bawa ke Malaysia dia jadi mahal. Kami kena sampai 35% tax. Jadi saya rasa ini satu benda je ataupun pihak-pihak yang berkenaan lah mungkin boleh kita lakukan sesuatu untuk memudahkan peralatan yang kita nak beli daripada Indonesia. Contoh katalah saya pun tak tahu berapa dia punya tax dia punya tax dia, mungkin katakan 10%. Kalau kita boleh dapat murah di Indonesia dan lebih mudah kan, mungkin ada cara macam mana kita boleh nego untuk permudahkan untuk bawa masuk equipment tu. Sebab apa benda ni penting. Mungkin ni Wan, kalau pergi ke sana lagi dapatkan kontak dia orang kan, yang pembekal-pembekal tu kita compile kan. Jadi kita boleh fikirkan sesuatu macam mana untuk bawa masuk. Jadi sebenarnya ada few ways how we got to do it. Tapi mungkin yang benda ni kita boleh kita boleh berbincang kemudian macam mana cara kita nak buat, dan ini juga sebenarnya banyak membantu untuk memeriahkan lagi radio amatur kita. InsyaAllah kita cuba dapatkan cut cost lah, cut cost. Yes. Selagi boleh cut, kita cut. Betul. Oh, Agak je. ya, Amin. Sebenarnya transmitting equipment ni dah tax free.
Ah, tak iyalah. cukai. Tapi Yep. kena memohon ke SIRIM tu lah. Kena Ini memohon ini yang ke masalahnya je. Macam mana kita nak dapat? Itu kan kat Indonesia kan homebrew. Nak dapat itu sirim punya nak dapat sirim tu je kos je dah 4 kali ganda equipment yang kita beli tu. Betul. SIRIM tak terima itu yang homebrew tu tak terima. Kalau macam Kenwood, Yaesu tu, itu pun yang ada kat SIRIM tu, yang approve tu model tahun 60, 70 dia. Yes, So betul. Jadi sebab apa? Macam ni je. Saya apa yang satu daripada clause MCMC yang special buat amateur radio adalah amateur radio layak untuk membuat, membina dan menggunakan peralatan radio secara personal. Bermakna kita boleh membina dan juga menggunakan radio yang dibuat secara secara homebrew lah. Jadi saya mungkin kita boleh fikirkan je macam mana we was go around untuk peraturan tu, yang mana untuk amateur radio akan ada exception mana dia tu homebrew di Indonesia kita bawa ke Malaysia, something like that. Boleh je, saya tak tahu, mungkin Haji you have something to say about it. Itu susah Untuk sikit lah. kan daripada kena Homebrew di yang negara sirim lain. tu lah. Yang kalau homebrew di negara lain nak masuk tu, SIRIM saya rasa dia nak test report, nak macam-macam dia akan belajar lah. Test report. Dia nak technical So spec semua kalau di je. Amerika ada yang FCC and so on tu. Tapi kalau Indonesia, alternatif lah buka parts tu tadi, dia sambung balik. Homebrew di Malaysia. Jadi kita lepas ni kita buat Assemble in kelas Malaysia. buka equipment je. Takut hancur. Dia itulah. kelas buka senang, kelas pasang tu yang payah. Itu saya nak cakap tu. Saya kalau buka je, bagi saya insya-Allah je. Memang saya boleh buat macam mana pun. Sampai dia punya IC pun saya boleh buka je. Tapi pasang tinggi kadang. Okay guys, aku terpaksa panggil guys je. Kita ada lebih kurang dalam maybe tak sampai 10-15 minit ke, tak sampai, lebih kurang. Sekarang ni pukul apa? 9 kalau dekat laptop aku. 57. 9:57. We have about 3 or 5 minutes more to go kot. Tapi cepatnya. tak sedar. Ini satu session. Kita lambat start. Tadi kita lambat start bersama extra lah. Oh, ada kita bagi extra sikit. Saya kena tanya admin dulu, kalau ada orang kata boleh allow extra waktu kecederaan 10 minit dan kita on. Kita banyak lagi Okey, nak tanya, untuk kepada banyak lagi mereka-mereka tanya, Haji. yang kepada mereka yang di luar sana yang mengikuti kita melalui Facebook. Okey, anda sekarang berada di dalam sesi Salam Kontak Perdana Marais 2021 bersama dengan 9 Mike 2 Romeo Sierra Haji Rashid dan juga 9 Mike 2 Victor Delta X-Ray, yang mana kita bincangkan cerita-cerita pengalaman dan sebagainya. Bagaimanakah kita meletakkan radio amatur ini sebagai satu hobi yang masih relevan di waktu ini. Okey, right way. Betul. Betul ya? Betul. Cuma satu ni lah, kita agak ni jugalah sebab kita menanti-nantikan Pak Kamsul ni. Jadi kemudiannya tak dapat juga, mungkin ada masalah-masalah teknikal di sana kan. Jadi mungkin kita akan bagi dia salam rindu untuk rakan-rakan kepada dia lah kot, sebab nampaknya kan sampai dah nak pun kita tak dapat yang ni. And then cerita Pak Kamsul dan cerita apa ni, Abel, aku pula nak tanya kau soalan ni, aku tak kira. Tadi kau tanya aku ni, kau tanya dengan kau pula. Okey, sekarang ni macam mana radio amatur relate dengan 4x4? Aku rasa engkau the founder of Malaysian Four Wheelers kan. Jadi apa yang aku faham adalah ramai penggiat radio amatur datang daripada Four Wheelers. So what say you about this? Dia cerita ni macam ni, Man. Aku pun tak boleh nak cerita panjang benda ni sebab kita ni kita nak feature timer kita dalam okey. Sikit. Basically on aktiviti rekreasi ni secara menyeluruhnya, saya syorkan lah mereka sama-sama beginners ke apa, go and get license lah. Pastikan anda ada device untuk communication supaya lebih dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Itu je lah. Itu nasihat saya. Dan lepas tu dapatkanlah lesen yang ni. Janganlah kata orang operate radio tanpa AA dan sebagainya kan. Macam tu lah cerita dia. Harami tu tak bagus untuk kesihatan. Apa ni conversation kita dengan Pak Haji Rashid dengan Wan sendiri kan. So maybe
kita ada apa ni, ada kita risau waktu ni sebenarnya sebab kita berbual dengan warga Mas, jadi kita tak nak curi waktu rehat dia sebenarnya. Jadi mungkin Pak Haji Rashid ataupun siapa kata Pak Haji Rashid pun mungkin silakan Dia kata saya tua. I'm not old. I'm vintage. I'm not old. I'm not old. I'm vintage. 75. Oh yeah. Maybe ada Haji punya opinion lah kot. For round mungkin ada apa-apa yang nak diberitahu atau pesanan kepada orang-orang baru ni. For satu semangat yang solid lah untuk encourage diorang ni cebur diri dalam hobi amateur radio je. Silakan naik mic tu Ares. In fact, itulah daripada dulu sampai sekarang saya masih encourage hobi ini. Tapi perhatian saya yang 20 years ago, amateur tak ada solidarity lagi. Tak ada solid. Masing-masing ada tuju sendiri dengan persepsi sendiri, dengan matlamat sendiri, so tak ada solidarity. Yep. Sungguh pun ada banyak klub, tapi kalau tak ada satu tujuan, A jatuhkan B, B jatuhkan C, in the end nobody win. So go back to the old system, work as a team sebagai satu pasukan, saya rasa kita boleh maju lebih lagi lah. Yang belum ada lesen tu, baik. Cuba ambil, jumpa rakan-rakan. Tapi saya tadi dapat satu mesej, dia dapat Rashid Fatih 5 tahun. Oh. Saya hati itu minat sekarang tak ada lah. Don't waste time, chase your hobby lah. Thank you. Kalau setakat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun lupa, okey. Kalau 5 tahun tu terlampau sangat lah. Pegadit lah. Tapi kalau dia masih minat, masih boleh lagi. Boleh lagi ambil hari balik. Right. Okey, itu dia pesanan orang lama. Itu apa ni Tuan Haji Rashid. Okey, tapi saya nak capture satu perkataan dia yang paling catchy pada saya, solidarity. Jadi bermakna kita kena that unity tu kena ada di antara persatuan-persatuan dan sebagainya. Dia bukan apa, ada seorang tanya dekat saya, kata boleh tanya Haji perbezaan ham radio dulu dengan ham radio era tahun 2000 di Malaysia, semangat radio amatur. Jadi itu dia jawapan dia, Haji dah jawab tadi, iaitu kita kena kepada old style yang mana ada solidarity, bekerjasama dia dalam satu pasukan. Betul meh? Betul. Setuju aku. Jadi betul. Okey, jadi kita minta Wan pula meh. Dia pakai orang baru. Ya, go ahead. Okey, terima kasih ni Abang Man. Itulah saya tertarik sebenarnya bila Haji sebut solidarity tu. Yalah, bila Haji sebut 20 tahun terkini tu masa solidarity tu masih belum ada. Jadi saya main radio pun baru dalam tak sampai 10 tahun pun saya rasa. Jadi memang dalam 10 tahun yang saya lalui ni, itulah yang saya nampak. Cuma kita cuba generasi baru, saya menyerulah untuk kita sama-sama bersatu padu dalam memperkembangkan lagi hobi ni. Cuma apa yang saya nak sampaikan di sini adalah saya sebagai generasi baru nak berpesan kepada generasi yang baru juga, apa-apa pun tindakan kita dalam amateur radio ni, dalam hobi ni, kita tak boleh ikut kita punya fahaman sendiri. Kita kena berjumpa dengan orang-orang yang terdahulu ataupun orang-orang lama untuk kita mendapatkan dia punya pengalaman dan juga macam mana dia orang boleh sustain dalam hobi ni berpuluh-puluh tahun. Sebab saya tahu ramai yang lulus exam RAE, ada kosai tak sampai berapa tahun dia orang dah give up. Sebabnya dia tak tahu macam mana nak sustain dalam hobi ni. Jadi terlalu banyak ruang yang boleh kita explore sebenarnya dalam hobi amateur radio. Jangan kita terlalu berharap kepada satu cabang sahajalah. Jadi kepada rakan-rakan yang baru, saya menyeru, carilah orang-orang lama ni, old timer kita, tanya, ibarat kata yang vintage kita raikan, yang newbies ni kita sayangi je. Okey. Jadi itu saja daripada saya punya pandangan lah. Baik. Okey, terima kasih. Betul. Jadi macam itulah, begitulah hendaknya amateur radio ni. Kalau macam saya kata dulu, dia dalam sejarah kita memang macam itulah. Dah ada kita masa yang saya buat 24 hours KSO tu pada malam kita buat 2 meter net tu.
Tumiton-Net Merdeka yang dibuat di Kelab Mares, malam tu geng-geng daripada Mars, daripada Astra, daripada Nasrec, daripada entah mana cabang pun semua berkumpul dekat Kelab Mares malam tu. So ini adalah satu momen yang saya rasa begitu bersemangat sekali, yang mana kita dah tak ada dah, oh ini kelab apa, tak ada. Tapi we are the amateur radio operator that particular night, and it's a very very sweet and very beautiful night lah. Okey, insyaAllah kita akan cuba juga lepas ni ada lagi event-event yang macam ni, kita boleh sama-sama memberi kerjasama. Betul tak, Meh? Boleh. Tapi bunyi kau tu, audio kau tu macam kau dah nak tutup majlis. Nanti kejap. Aku pun nak kata sikit. Belum lagi. Belum lagi. Kita tanya admin dulu. Kita tanya admin dulu whether dia nak proceed sikit lagi ke atau macam mana. Kalau nak habis, kalau dia nak habis, kita kena habiskan. Sebab baiklah kata orang waktu macam ni kita terlupa juga nak ucapkan kongsi macam lah untuk rakan-rakan bangsa Tionghoa kita yang menyambutnya kan. Kita dulu ramai rakan kita kan yang aktif di dalam amateur radio khususnya kan, kata orang. Bukan setakat Mares saja, malah. Ada ke soalan daripada Ya, go ahead. Tak ada ke apa-apa soalan daripada penonton? Mungkin bagi dia peluang kita mungkin boleh bagi lagi sebab ada beberapa soalan yang kita ajukan pada Pak Haji Rashid tadi tu sebenarnya kita ambil daripada viewers punya question sebenarnya. Dan Haji pun banyak juga Haji dah jawab soalan-soalan mereka tu. Tapi buat masa sekarang kita belum ada terima lagi. Dan mungkin waktu ni memang mencemburui lah ni. Betul Man Kita tak tahu macam mana. Dia bukan apa je. Dia dekat saya ni, memang yang tadi tu dia tanya saya. Dia cakap boleh tanya Haji dengan Wan, perbezaan ham radio dulu dengan ham radio era tahun 2000 Malaysia. Jadi itu yang ini adalah soalan yang ditujukan. Jadi kebetulan Haji jawab soalan itu tadi tu. Mungkin kalau Haji boleh elaborate more tentang soalan ni. Sebab apa? Dia bukan apa, tadi masa dah agaknya dah sampai pukul 10. Jadi saya just orang kata garapkan je sekali. Tapi mungkin kalau boleh Haji elaborate more on this question, it will be much better Haji. What is the difference and how we can give the improvement? Terus saya think back to the answer tadi, solidarity. Saya dapat kerjasama antara kelab, kerjasama antara satu kelab tak ada langsung. Tak ada, very very poor communication antara kelab ke kelab. Bukan setakat tu, ada yang nak menjatuhkan lagi pun ada. Kalau dah naik, okey, balik kepada soalan yang sama. Saya nak tanya Wan, agak-agak Wan, orang baru boleh kerjasama tak Wan? Kita boleh terima tak cabaran daripada Haji ni Wan? Kalau tanya saya ni soalan solidariti ni, saya ni orang kata apa, mungkin ramai yang mengenali saya ni sebagai seorang peledak sebenarnya. Jadi sebenarnya bila ada isu saya ni cepat orang kata apa nak komen dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya tak ada. Sebenarnya kita nak orang kata apa menjaga hobi amateur radio ni untuk kawan-kawan. So sebenarnya back to apa yang Haji cakap tadi, sekarang pun sebenarnya ada inisiatif yang telah pun dijalankan oleh Persatuan Amateur Radio. So mereka dah mewujudkan Presidential Council di mana presiden setiap kelab ni bergabung di bawah satu bumbung untuk membincangkan isu-isu amateur radio di Malaysia lah. But I'm not sure setakat mana progress majlis presiden tu. So hopefully benda tu berjalan dengan lancar dan rancangan untuk menubuhkan majlis presiden juga diadakan di MCMC sendiri. Jadi hopefully apa yang dah dijalankan itu berjalan dengan lancar dan kita sebagai orang kata apa working level ataupun golongan bawahan ni kita menunggulah presiden-presiden ni untuk diorang berbincang secara baik lah supaya adanya satu orang kata apa inisiatif yang baik lah. Ada ini soalan ni Meh, aku dapat satu mesej lagi. Dia kata tapi bukan untuk Wan ataupun Haji Rashid. Baik. Go ahead Man. Okey.
Tak, ini soalan ni ditujukan kepada pengurusan Marais. Dia kata, adakah sesi salam kontak perdana ni satu round aja ke ataupun akan ada lagi pada waktu akan datang, Mat? Ni, Meh. Jadi aku pun tak tahu. Kau ada info tak, Meh? Aku tak ada info sebab mungkin kalau ada pun lagi bagus, tapi mungkin frekuensi dia, maksudnya turutan dia mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah. Janganlah tiap minggu. Kalau tiap minggu pun kereta kena tukar lah. Kalau tidak kita je pun dunia lah juga. Okey, ni dekat-dekat nak ujung ni, dekat-dekat ujung ni, makin banyak pula soalan Pak Haji. Haji Rashid dengar ni, dia kata, apa pandangan Pak Haji Rashid kalau ham radio ini digunakan sebagai platform menjual beli pula? Dia buat macam online business lah pula. Haji, silakan Haji. Itu bertentangan dengan tujuan radio amatur. Radio amatur is just a hobby. Kalau kita benarkan jual beli, nanti massage pun nak advertise kat situ. Uluk kaki pun nak advertise kat situ. Tetap boleh lah. So keep business away. Yes. Begitu juga dengan amalan politik punya aktiviti juga rasanya tidak dibenarkan dalam, kalau diikutkan dari segi regulasi radio amatur ni, Pak Haji. Komen sikit Pak Haji. Betul. No commercial interest, no religious, no 2-3 perkara. Politik. Politik. Kita bukan satu parti, ada PAS, ada UMNO, ada Harapan. Ban merah tak mana kan? Yang kuning ni parti apa ni? Banyak parti. So jangan dapat tu isu politik, tapi saya rasa kat mana-mana pun dia termasuk sikit lah. Saya tengok kat WhatsApp group, kadang-kadang dia termasuk dia punya itu. So keep it away. Seperti dengan agama. Setakat saya bagi tahu saya nak pergi sembahyang Jumaat tu tak ada masalah. Jangan katalah dia baca Quran tu. Yes. I on the way to the mosque for my prayers. Okay, tak ada hal. Betul. Jangan dia buka baca surat Baqarah dalam tu apa tu tak boleh lah. Limit tu apa yang dibenarkan. Discuss technical question, personal matters, tak ada masalah, boleh. Yes. Wan, macam mana Wan kau punya pendapat Wan? Pasal kalau ada the regulasi dah mengatakan bahawa perniagaan atau tujuan komersial di dalam amateur radio dan penyampaian usul-usul politik dalam radio ni. So apa pendapat kawan? Silakan kawan. Saya pasal pendapat dengan Tuan Haji lah. Apa ni, avoid lah kalau boleh. Banyak lagi platform yang boleh digunakan untuk bisnes. Kalau nak post dalam WhatsApp group amateur radio tak apa. Jangan dalam frekuensi amateur radio. Macam tu lah saya punya pendapat. Betul. Okey, tadi kita buat ni. Just one shot. Jangan strict sangat. Kau nak jual barang kita, aku ada satu radio nak jual, kau nak call aku. I got one extra rig ni saya tak pakai, siapa nak call. Itu tak ada masalah. Itu bukan jualan lah, itu sikit-sikit. Yalah. Masuk perniagaan tu dia lebih lebih detail sangat lah maksudnya, tapi penyampaian maklumat tu cukup yang ringkas tu cukup baik sebenarnya kan. Dia kena macam ni lah, dia buka mulut lepas tu QSY ke lain lah. Ni pun dah lama juga cukup ni Pak Haji. Kita pun dah sasul lah. Okey, tadi Man kita dapat signal daripada admin. Dia kata can proceed about 10 minutes lah dia kata, tapi aku rasa 10 minit pun sudah terjangkau rasanya. Jadi ni dalam 3 minit dah lebih. Satu session yang rasa tak cukup lah. Tapi kata orang paling tidak pun satu yang bernas dapat dikongsi bersama lah. Bila kita dapat gabungkan yang lama dan yang baru, kita kagum lah sebab ada new batches yang dia kata macam ni, Mat. Apa ni, Meh? Dia kita berhenti sebelum kenyang, Meh. Kita makan sebelum lapar. Jadi dia tengah short ni, kita rasa this is the time that kita masih orang kata masih lagi. Kalau nak tahu cerita-cerita yang seterusnya, tanya dengan admin Marais. Bila dia orang panggil lagi kita buat salam kontak perdana lagi, insya-Allah kita akan bawa isu-isu yang lebih hangat lagi lepas ni, insya-Allah. Dan macam mana pun harapan kita semoga sesi salam kontak perdana kita pada malam ini menjadi satu sesi yang memberikan manfaat kepada semua. Kalau dalam bahasa Inggeris orang kata let's make this session to be a very fruitful session. Amin. Last words.
last word aku, jom kita rapatkan saf lah balik. Maksudnya kita kukuhkan semangat lagi amateur radio ni. Dan kepelbagaian aktiviti amateur radio ni untuk future generation lah. Man, go ahead Man. Baik. Okey, jadi saya ini mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Rashid, Niner Mike 2 Romeo Sierra, dan juga kepada Ahmad Rizwan ataupun Wan, ya, Niner Mike 2 Victor Delta X-Ray, yang sudi bersama kita pada malam ini dengan pandangan, buah fikiran dan juga berkongsi pengalaman anda semua di dalam Salam Kontak Perdana Maras 2021. Jadi saya dan juga Amir selaku moderator pada malam ini memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan dan kesalahan, terlebih kata dan sebagainya dalam sesi ini. InsyaAllah sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan kami, dan insyaAllah kita akan perbaikinya dari masa ke semasa. Okey, itu Salam Kontak Perdana. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Haji Wan semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. QRT 73. Thank you. 88. 73. 73.